Selanjutnya saya akan membentangkan berkaitan dengan isu-isu dan cabaran pengurusan sumber manusia di PPN, JPN, dan JPD maupun di sekolah. Tidak dapat dinafikan pengurusan sumber manusia di PPN dan agensi-agensi di bawahnya telah dilaksanakan dengan baik. Walau bagaimanapun, terdapat isu ataupun cabaran-cabaran yang sering kedengaran pada masa kini. Antaranya ialah berkaitan dengan penilaian prestasi. Penilaian prestasi yang tidak tepat atau tidak adil. Ini biasanya berlaku apabila sesetengah pihak yang mencatatkan rapat ataupun berhubungan rapat dengan pihak pengurusan atasan diberikan markah yang tinggi berbanding dengan pasangan yang lain. Selain itu, penilaian juga tidak dilakukan secara menyeluruh ataupun mengikut kehendak pentadbir sahaja. Tentunya terdapat pentadbir yang mementingkan akademik semata-mata dan kurang melihat perkara-perkara lain seperti kurikulum. Kaki tangan ataupun guru yang kurang dalam akademik tetapi mempunyai pencapaian yang tinggi dalam kurikulum sering dipinggirkan. Yang ketiga, berkaitan dengan penilaian prestasi ini adalah markah prestasi sangat sulit. Terdapat sekolah ataupun bagian-bagian yang maklumat prestasinya sangat sulit sehingga kaki tangan ataupun pegawai yang dinilai langsung tidak mempunyai peluang untuk berbincang mengenai aspek-aspek kelemahannya. Selain itu, isu yang berkaitan dengan penilaian prestasi adalah delima penilai. Ini biasanya berlaku apabila penilai itu dituduh menyalahgunakan kuasa dengan memberi markah yang rendah ataupun memberi markah yang lebih tinggi kepada pihak lain, walaupun markah yang diberinya itu adalah memenuhi kriteria yang sebenarnya. Delima juga berlaku sekiranya penilai itu masih baru ataupun masih kurang kemahiran dalam menilai prestasi. Akibatnya dia kurang yakin dalam memberikan markah. Seterusnya, isu yang berkaitan dengan pengurusan sumber manusia di tingkat PTM dan agensi-agensi di bawahnya ialah berkaitan dengan pertukaran. Pertukaran kaki tangan mengajar dan bukan mengajar di PTM dan agensi-agensi di bawahnya dilakukan secara dalam talian. Walau bagaimanapun, kaidah ini masih dipersoalkan oleh setengah pihak. Terdapat case di mana pegawai-pegawai yang baru beberapa tahun berkhidmat dan dilihat tidak memenuhi kriteria pertukaran telah diluluskan pertukarannya berbanding dengan pegawai-pegawai yang sudah lama berkhidmat dan dilihat lebih layak untuk pertukaran tersebut. Selain itu, wujud isu di mana ketua jabatan ataupun majikan tidak menyokong ataupun tidak memberi pelepasan kepada pegawai yang ingin bertukar ke negeri asal ataupun bertukar ke tempat yang berdekatan dengan keluarganya. Seterusnya, isu berkaitan dengan latihan dan pembangunan. Latihan yang tidak mencukupi membawa kepada ketidakcekapan. Beberapa tahun lalu telah berlaku perubahan dalam sistem pendidikan di mana kurikulum bersepadu sekolah menengah ditukarkan kepada kurikulum standar sekolah menengah ataupun KSM kepada KSSM di peringkat sekolah menengah. Di peringkat sekolah rendah, kurikulum bersepadu sekolah rendah ditukar kepada kurikulum standar sekolah rendah. Apabila pertukaran ini berlaku, sudah tentu berlaku perubahan dalam silibus ataupun topik dalam kebijakan mata pelajaran. Terdapat topik ataupun silibus baru yang tidak dikuasai oleh guru yang mengajar. Akibatnya, guru itu kurang keyakinan untuk mengajar. Latihan pula tidak diberikan secara mencukupi ataupun tidak sampai kepada objektif asalnya. Selain itu, perubahan teknologi telah membawa kepada perubahan dalam kaidah bekerja. Contohnya, abad ke-21 ini banyak menggunakan teknologi maklumat. Ramai kaki tangan yang belum menguasai kemahiran ini. Walaupun latihan dijalankan tetapi tidak mencukupi karena ketegangan pos ataupun ketegangan keuangan. Terdapat pula yang berpeluang untuk menghadiri latihan atau khusus tetapi tidak dapat mengaplikasikannya di tempat kerja sebab kekurangan peralatan ataupun tidak mempunyai capaian internet. Latihan dan pembangunan juga tidak sampai kepada pihak sasaran yang sepatutnya. Jurulatih ataupun pegawai-pegawai yang diamanahkan untuk menyebarkan maklumat ataupun idea tidak dapat menyampaikan tepat pada masa ataupun tidak mencukupi masa untuk menyampaikannya. Seterusnya ialah berkaitan dengan pengambilan dan pemilihan. Masalah utama di sini ialah lambakan graduan pendidikan yang belum mendapat pekerjaan. Yang ini disebabkan oleh kuantiti graduan pendidikan yang jauh melebihi kuantiti kekosongan jawatan di Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun agensi-agensi di bawahnya. Perkara ini disebabkan oleh unjuran keperluan guru semasa yang tidak dibuat secara sistematik sama ada di peringkat sekolah, PPD ataupun JPN. Ini menyebabkan Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia SPP tidak mendapat data ataupun maklumat yang cukup berkaitan dengan bilangan kekosongan yang sebenar. Ini menyebabkan proses pengambilan pekerja menjadi lebih sukar. Ditambah pula telah diperkenalkan sistem terbuka dan guru interim. Di dalam sistem ini, guru interim tidak semestinya calon yang berlatar belakang pendidikan. Sudah ramai guru interim yang diserap ke dalam sistem pendidikan ataupun ditempatkan di sekolah-sekolah tidak berlatar belakang pendidikan. Ini telah memberi sedikit ketidakpuasan hati dalam kalangan graduan pendidikan yang berlatar belakang pendidikan tetapi tidak berjaya diserap ke dalam sistem pendidikan Malaysia. Oke, isu seterusnya ialah berkaitan dengan kenaikan pangkat dan kemajuan kerja. Masih kedengaran isu di mana kenaikan pangkat tidak mengikut kriteria ataupun tidak adil. Contohnya dalam kalangan pelantikan guru cemerlang dan juga pentadbir sama ada di jabatan ataupun sekolah. Ada persoalan mengenai ketulusan dalam
dalam kriteria ataupun kaidah pengambilan guru cemerlang ini. Seterusnya, pertukaran tempat bertugas sebagai syarat kenaikan pangkat. Ada pihak ataupun pegawai yang berjaya naik pangkat, tetapi syaratnya adalah mesti bertukar ke lokasi yang lain. Contohnya ke negeri lain, ataupun dari luar bandar ke bandar, ataupun ke bandar ke luar bandar. Sekiranya pegawai itu tidak bersetuju bertukar tempat, maka kelulusan kenaikan pangkat itu ditarik balik. Ini menyebabkan beliau mengalami kesukaran dalam kenaikan pangkat pada tahun-tahun yang berikutnya, sekiranya berulang. Dan satu lagi yang berkaitan dengan kenaikan pangkat ataupun kemudian kerja ini adalah keciciran ataupun kelewatan dalam kenaikan pangkat. Ini biasanya dialami oleh pegawai-pegawai ataupun guru-guru yang naik pangkat melalui kaidah time base. Ini sama ada kelemahan di peringkat pengurusan sumber manusia ataupun kecuaian pegawai itu sendiri yang tidak membuat permohonan. Isu seterusnya adalah isu berkaitan dengan penempatan. Penempatan ini sama ada penempatan ke tempat baru ataupun penempatan mengikut bidang tugas. Isu yang sering diperkatakan ialah penempatan tidak sesuai dengan bidang tugas. Contohnya, guru-guru yang mempunyai option ekonomi dihantar untuk bertugas ke sekolah ataupun institusi pendidikan yang tidak menawarkan mata pelajaran ekonomi ataupun berlaku lebihan guru dalam bidang ekonomi. Ini menyebabkan beliau diarahkan untuk mengajar mata pelajaran lain yang tidak sesuai dengan option ataupun kemahirannya. Ini sudah tentu akan menimbulkan ketidakselesaan dalam menjalankan tugas. Selain itu, penempatan ke kawasan pedalaman ataupun di negeri lain. Walaupun ini tidak dapat dilakukan, tetapi sekiranya ditempatkan ke pedalaman ke negeri lain, terlalu kemungkinan pegawai itu akan memohon pertukaran ke negeri asal secara kerap. Begitu juga dengan kawasan pedalaman, akan berlaku permohonan pertukaran yang kerap. Ini mungkin menyebabkan kadar pusing ganti pekerja yang tinggi di lokasi tersebut. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah menubuhkan IPJ yang khas untuk sekolah pedalaman ataupun negeri lain. Selain daripada itu, penempatan juga mempunyai masalah dari segi kelewatan penempatan pegawai penting, contohnya jabatan sebagai ketua jabatan ataupun pengetua. Apabila berlaku kelewatan, maka proses pemangkuan akan dilaksanakan dan mungkin pemangkuan ini berterusan dalam jangka masa yang panjang. Ini sedikit sebanyak menjejaskan kualiti pengurusan. Seterusnya adalah isu berkaitan dengan naziran. Seperti yang kita tahu, naziran ini merupakan penyeliaan ataupun pemeriksaan ke jabatan-jabatan tertentu ataupun sekolah. Wujud isu di mana naziran ini dilakukan hanya tertumpu kepada pengesanan kelemahan ataupun ketidakpatuhan kriteria berbanding dengan memberi bimbingan. Ini sudah tentu membawa keresahan ataupun tekanan kepada guru ataupun kaki tangan yang diselia. Sepatutnya naziran ini bukan saja mencari kelemahan, tetapi perlu memberi bimbingan dan latihan yang lanjut. Isu seterusnya adalah berkaitan dengan kepimpinan. Di sini masih wujud laporan-laporan, terutamanya berkaitan dengan ketua-ketua jabatan yang menyeleweng. Laporan-laporan audit berkaitan penyelewengan keuangan masih lagi wujud sehingga masa kini. Selain daripada itu, isu berkaitan dengan kurang kemahiran kepemimpinan juga masih wujud. Contohnya pemimpin itu ataupun ketua jabatan itu tidak memantau tugas ataupun tidak mengambil berat terhadap kemajuan organisasinya. Ini menyebabkan berlaku kepincangan dalam tugas-tugas ataupun tanggung jawab kaki tangan jabatan tersebut. Isu seterusnya adalah berkaitan dengan tekanan kerja. Tekanan kerja biasanya disebabkan oleh beban tugas yang berat, tugas-tugas pengkerjaan, bidang tugas yang tidak sesuai dengan kemahiran, ataupun hubungan dengan pihak pentadbir yang tidak baik. Keadaan-keadaan ini boleh menjejaskan ataupun mempengaruhi cara bekerja. Selain itu, tekanan kerja juga disebabkan oleh faktor persekitaran dan budaya. Persekitaran seperti masalah disiplin dalam kalangan pelajar, dan juga sikap ibu bapa yang terlalu memihak kepada anak-anak mereka. Terdapat juga segelintir ibu bapa yang mempunyai jangkaan yang sangat tinggi terhadap prestasi akademik anak-anak masing-masing. Sekiranya tidak tercapai, maka guru akan dipersalahkan. Ini memberi stres ataupun tekanan kepada guru-guru terlibat. Faktor budaya seperti budaya setempat di tempat baru yang sangat berlainan dengan budaya sendiri. Masalah ini biasanya dihadapi oleh pegawai-pegawai ataupun guru-guru baru yang ditempatkan ke negeri lain ataupun di kawasan pedalaman. Wujud masalah jika sekiranya beliau sukar untuk menyesuaikan diri dengan budaya setempat tersebut. Ini boleh menjejaskan pekerjaan beliau. Seterusnya isu berkaitan dengan etika dan integriti. Bukan saja pemimpin, tetapi pekerja seperti guru dan anggota kaki tangan pelaksana juga sering berhadapan dengan masalah disiplin. Contohnya tidak datang bertugas, awal balik, tidak mematuhi etika pakaian, bekerja sambil lewat, gangguan seksual, berniaga semasa bekerja, ataupun menggunakan harta kerajaan untuk kepentingan sendiri.
Selain itu, dalam kalangan guru berlaku juga isu integriti dalam pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, tidak memeriksa pelatihan, tidak menyediakan latihan yang mencukupi, tidak mengikut sukatan pelajaran, tidak menghabiskan sukatan pelajaran, ataupun tidak menyediakan rancangan pengajaran harian sering digunakan oleh ibu bapa untuk menyalahkan guru tersebut. Seterusnya, isu yang terakhir adalah berkaitan dengan penstrukturan semula Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, dan juga pejabat pendidikan daerah. Penstrukturan semula KPM, JPN, dan PPD pada Jun 2019 membabitkan penempatan semula sebahagian pegawai mengikut fasa sehingga Mei tahun 2020. Perubahan penempatan pegawai masih dalam persekitaran organisasi pendidikan dengan melaksanakan peranan dan fungsi pentadbiran atau pentadbiran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun, jika diteliti, terdapat perubahan dan pengurangan jawatan di peringkat KPM, JPN, dan PPD. Oleh kerana berlaku pengurangan jawatan, maka terdapat staf ataupun pekerja yang ditukarkan lokasi. Contohnya, ditukarkan ke JPN, ditukarkan ke PPD, ataupun ditukarkan ke sekolah. So, apabila ini berlaku, maka muncul rasa janggal ataupun ketidakselesaan dalam menjalankan tugas, terutama pegawai-pegawai yang sudah lama tidak ditempatkan di sekolah. Contohnya, pegawai-pegawai di PPD, JPN yang ditukarkan ke sekolah menjadi guru biasa. Ini sudah tentu menimbulkan rasa janggal ataupun rasa kurang kemahiran dalam mengajar, sebab mereka sudah meninggalkan tugas pengajaran dan pembelajaran begitu lama. Walau bagaimanapun, penstrukturan semula ini penting untuk meningkatkan kualitas pimpinan dan juga untuk mempercepatkan pembuatan keputusan di semua peringkat, sama ada di TPM, JPN, PPD ataupun di sekolah. Itu saja berkaitan dengan isu-isu dan cabaran-cabaran yang dihadapi dalam pengurusan sumber manusia di Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, dan juga sekolah. Oke, sebagai kesimpulan untuk pembentangan kali ini, sumber manusia membekalkan bakat, daya cipta, tenaga, gerakan, dan dorongan. Sumber manusia juga merupakan penggerak utama yang menentukan kelancaran dan keberkesanan operasi sebuah organisasi. Pengurusan sumber manusia harus dapat meningkatkan potensi setiap pekerja. Pengurus-pengurus sumber manusia di Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri, dan Pejabat Pendidikan Negeri hendaklah mempunyai pengetahuan, pengalaman, pemahaman, dan kemahiran tentang amalan pendidikan. Dan akhir sekali, pengurusan sumber manusia yang baik akan mewujudkan suasana kerja yang kondusif, gembira, dan rasa terjamin dalam pengalaman bekerja. Sekian, terima kasih.